Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 benda yang kita kena tipu dengan cerita Fast and Furious. Sebenarnya memanglah betul Fast and Furious ni sekadar movie je. Tapi movie ni katanya movie pasal kereta kan? At least berpada-pada lah kalau nak tipu tu, betul tak? Kalau sikit-sikit exaggerate untuk dramatic effect tu tak apa lagi. Tapi sampai salah terus, itu yang tak boleh tahan tu. Kita yang tengok tu pun faham benda ni movie je. Cuma kadang-kadang tu nak tak nak terpercaya jugalah. Jadi sebab ada scene-scene yang melampau-lampau sangat kelentong macam ni, kali ni kita nak tengok 5 scene yang tak sepatutnya berlaku dalam movie-movie Fast and Furious ni. Baik, yang pertama sekali dari movie Fast and Furious ni, kita tahu yang diorang ni banyak guna NOS, betul tak? NOS ni yang duduk dekat dalam tangki biru tu. Asal race ke, kalau nak kalah ke, mesti pakai NOS kan? Dan part di mana NOS ni akan bagi enjin tu output power lagi banyak, tu taklah salah sebenarnya. Tapi ada scene yang bila NOS dia bocor, lepas tu kena api, serta-merta kereta tu akan meletup gila-gila lah. Dah macam gas memasak bocor pula saya tengok. Ada 2-3 kali jugalah scene macam ni yang ada dalam cerita Fast and Furious ni. Kalau korang nak tahu, gas NOS ataupun nitrous oxide ni, dia bukanlah gas yang flammable, ataupun dengan kata lain, dia taklah mudah terbakar pada room temperature. Apa yang NOS ni buat adalah dia carry oksigen tambahan untuk rancakkan pembakaran dalam enjin kita. Tapi gas ni kalau dia dekat luar, suhu dengan tekanan pun rendah, gas ni tak bahaya pun. In fact, dalam medicine, doktor guna gas ni untuk kurangkan kesakitan pada patient. Jadi pendek kata, gas ni memang tak bahaya. Pelik pula kan kalau doktor bagi patient sedut gas yang mudah terbakar. Gas ni pun dia tak berbau apa-apa tau. Dia bukan macam gas memasak kita tu. Kalau gas memasak ni memang kita boleh bau dia kalau tengah bocor, dan memang dikategorikan sebagai flammable. Maknanya kalau ada api sikit je memang akan menyambar. Jadi dalam cerita Fast and Furious ni, kita nampak macam dia buat gas NOS ni macam gas memasak pula. Pantang bocor je mesti meletup. Sampai sudahlah orang takut dengan NOS ni, betul tak? Kalau anda nak tahu lebih detail macam mana NOS ni boleh tingkatkan output enjin kereta, boleh tengok video dekat sini. Baik, untuk kesilapan yang kedua pula, ada sekali lah masa Brian ni dia kantoi mengintip, dia ada sebut pasal satu equipment yang dinamakan Motec System Exhaust. T66 turbos with NOS and a Motec System Exhaust. Kalau dengar sekali lalu, memang kita tak perasan tau. Tapi bila kita duduk dalam industri otomotif ni lama-lama, baru perasan yang Motec mana ada buat exhaust. Motec ni kalau korang nak tahu, dia popular sebab dia buat standalone ECU. Jadi biasanya kereta racing yang nak tune dia punya enjin, dia orang akan ganti ECU stock dengan ECU Motec. Sebab ECU stock ni manufacturer akan lock banyak parameter, jadi tak boleh nak tune sangat enjin tu. Tujuan manufacturer tu lock memang betul lah untuk elak orang memandai-mandai ubah sampai rosak pula enjin nanti. Jadi kalau orang yang memang tahu apa parameter yang nak diubah, dia orang akan guna ECU Motec ni untuk gain control untuk banyak benda lah. In fact, lab saya yang buat testing turbocharger tu pun guna ECU Motec ni untuk ubah engine parameter ikut apa benda yang kita nak test. Jadi pendek kata, alat yang dalam movie tu panggil Motec System Exhaust ni tak wujud lah. Mungkin tersilap skrip. Dulu ada juga orang cuba defend skrip tu. Diorang kata itulah cara Motec nak memperkenalkan exhaust dia pada orang ramai. Tapi sampai sekarang memang diorang tak buat exhaust. Jadi memang betul lah skrip yang silap. Kalaulah kata Motec buat exhaust ni, mesti laku kan? Sebab dah masuk dalam movie. Baik, perkara ketiga yang sangat tak logik dalam cerita Fast and Furious ni adalah masa scene tim Dom ni kena kejar dengan kapal selam. Ada satu scene tu yang tukang kejar tu dia tembak satu missile tau. Tapi boleh pula Dom ni dia bawa jadikan kereta dia tu umpan dan dia pusing balik missile tu. Last sekali kapal selam orang jahat tu yang kena tembak instead of kereta dia. Masa dalam cerita tu memang nampak macam logik je sebab missile tu memang akan ikut signature harbor dari kereta tu. Cuma masalahnya perbezaan speed antara missile dengan kereta ni sebenarnya sangat besar sampai kita tak cukup masa nak react sebenarnya. Kalau kata paling laju pun sebab scene tu dekat atas ais, mana boleh nak laju sangat kan? Tak sampai 100 km sejam pun. Missile pula dia boleh pergi sampai lebih dari 1000 km sejam. Lebih laju dari bunyi. Maknanya kita mungkin nampak missile tu datang tapi kita tak dengar bunyi dia.
Sebab tu orang kalau kena misal, dia tak tahu apa-apa pun sebab memang tak ada bunyi. Tahu-tahu je dah meletup. Ini dalam movie boleh pula dia pusing-pusing bawa misal tu sana sini sampai last kali misal tu tertembak tuan dia sendiri. Memang ajaib. Okey, jadi part yang keempat pula yang bagi saya memang tak logik lah dalam cerita Fast and Furious ni adalah setiap kali kereta dia buat wheelie. Dom ni kadang-kadang asal drag race je kereta dia lah yang wheelie. Macam motor tu kan bila nak start. Kereta orang lain tak wheelie pun. Cuba kita fikir, pernah tak kita jumpa kereta wheelie atas jalan? Tak pernah kan? Adakah kereta Dom lah kereta yang paling power dalam dunia? Jawapannya memang tak. Tak kira kereta kita power macam mana pun, kereta F1 pun bila kita launch dia, kereta tu tak akan wheelie melainkan kalau dekat drag strip. Sebabnya tayar kita ni traction dia ada limit. Maknanya geseran antara tayar dengan jalan ni ada limit dia, dan kalau lebih dari limit tu tayar ni akan slip. Maknanya kalau kita tekan throttle cepat sangat, tayar ni akan berpusing tapi kereta tak bergerak. Kira kalau tekan lama-lama dia jadi macam orang buat burnout lah. Sebab tu kalau kereta yang 300-400 horsepower, most likely manufacturer akan letak sistem all-wheel drive dalam kereta tu. Kalau Mercedes diorang panggil 4MATIC, kalau BMW diorang panggil xDrive, dan kalau Volkswagen pula dia panggil 4Motion. Jadi benda ni benda yang sama lah. Dia nak distribute power dekat semua tayar supaya dapat traction tu dan kereta bergerak ke depan dengan cepat. Lagi satu, kereta Dom ni enjin dia dekat depan. Lepas tu dia pakai muscle car pula tu. Enjin confirm besar gajah punya. Mesti berat. Lagilah tak terangkat kereta tu. Jadi entah macam mana dia boleh wheelie pun saya tak tahu. Kalau dekat drag strip lain cerita, memang jalan tu sangat melekit, dah macam ada gap atas jalan. Baru banyak betul traction. Lepas tu tayar belakang pula lebar gila. Kalau macam ni barulah boleh wheelie. So, senang cerita memang tak logik lah scene wheelie dalam cerita ni. Baik, scene yang kelima yang memang sangat pelik dalam Fast and Furious ni adalah masa tim Dom ni nak tangkap Dom. Jadi diorang pun tembaklah benda yang macam hook dan ada tali besi tu untuk ikat kereta Dom ni. Lepas tu diorang pun tariklah each direction. Masa tengah tarik tu diorang pelik kenapa kereta Dom ni tak bergerak-gerak. Jadi diorang kata sebab enjin dia ni power sangat. Jadi apa yang tak logiknya? First sekali memanglah kereta tu tak bergerak sebab kita tarik dia dari semua direction. Kereta tu pun tak boleh bergerak ke mana-mana sebab daya dari semua direction tu sama. Kalau kereta tu tak ada power pun dia tak bergerak. Saya pun tak faham apa yang diorang cuba buat sebenarnya. Yang kedua pula, cangkuk hook tu ada yang sangkut dekat grill kereta, lepas tu ada yang sangkut dekat pintu. Kalau fikirkan balik, sesetengah kereta kalau setakat grill kereta tu kita rentak pakai tangan pun dah tercabut grill tu. Pintu pun bukanlah kuat mana sangat. Kalau kata ada kereta tarik, mesti pintu ni tercabut punyalah. Jadi entah macam mana dalam scene ni, lama juga diorang tarik tu. Tak tercabut pintu dengan grill tu. Bila Dom buka pintu tu, baru tercabut. Lepas tu lagi huru-hara lah dia punya fizik dia. Part tu saya tak nak komen lah. Cuma nak jadikan cerita, scene ni memang pelik dan tak logik. Korang ada perasan lagi tak scene-scene yang tak logik dalam cerita ni? Kalau nak diikutkan memanglah banyak, tapi kita faham yang cerita ni hanyalah hiburan saja. Cuma kadang-kadang rasa macam dipermainkan, betul tak? Jangan lupa tinggalkan komen korang dekat bawah, dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.